apa yang sepatutnya untuk dipilih oleh manusia sebagai keputusan bagi diri dia. Maksudnya, sebagai manusia ni buat keputusan terbaik, itulah disebut sebagai hidayah. Kenapa? Kerana kehidupan kita manusia 20 je taklah pilihan. Lepas tu nak semayang tak semayang tu pilihan. Kita nak semayang subuh ke tak mau semayang tu option, pilihan. Nak pakai baju ke tak mau pakai baju, pilihan. Nak pergi kerja kali ni tak mau pergi kerja, pilihan. Nak sarapan ke tak mau sarapan, pilihan. Nak kopi ke fresh orange, pilihan. Daripada start bangun sampai tidur pula. Nak tidur berapa malam? Pukul 12 ke 12.30, pilihan. Nak tidur pakai bantal ke tak mau pakai bantal, pilihan. Nak tidur melentang ke mengiring, pilihan. Jadi hidup kita takkan terlepas daripada pilihan. Cuma Quran turun tu nak ajak, dalam banyak-banyak pilihan, Quran nak ajak, ni untuk kamu pilihan betul, pilihan terbaik, pilihan ini. Antara semayang dan tak semayang, Quran ajak mana? Suruh semayang. Kalau kamu nak jadi baik, nak surga, pilih tak semayang. Option duduk di kita. Apa saja tentang pilihan hak mana baik, hak mana betul, hak mana terpakai, semua Quran dengan hadis Nabi dah ajak, pilih yang itu. Yang kedua ialah wa bayyinatin minal huda, iaitu keterangan-keterangan yang memperkuat dan memperkukuhkan benda tadi, hidayah tadi. Hak mula-mula tu pilihan. Yang kedua tu keterangan hak memperkukuhkan pula pilihan. Allah perincikan lagi. Dalam banyak-banyak pilihan dalam hidup manusia, tadi kita secara umum dikhususkan oleh Al-Quran yang kita sebut awal tadi. Kita nak pilih ni banyak benda-benda basic dan asas dalam agama yang kita panggil akidah, kita panggil syariat, kita panggil muamalat, kita panggil iktisad, kita panggil jenayah, kita panggil tu, panggil ni, macam-macam. Dan perlu ada pilihan dalam soal akidah, dalam soal syariat, dalam soal pergaulan, dalam soal perniagaan, dalam soal muamalat, dalam soal ekonomi, dalam soal pendidikan, semua perlu ada. Jadi Al-Quran cerita, contoh kita kata bahagian akidah. Bahagian akidah ni antara bertauhid dengan syirik pada Allah. Jadi dalam Al-Quran, Al-Quran ajak kita pilih tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bertauhid kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu. Tapi dalam masa yang sama, kita hidup ni, manusia di persekitaran, sekeliling dan lingkungan kita, ada yang terkeluar daripada acuan ni. Ada yang percaya Tuhan berkeluarga, Trinity. Ada yang Tuhan dalam bentuk patung, ada Tuhan dalam bentuk arca, Tuhan dalam bentuk simbol, Tuhan dalam bentuk berhala. Ini terkeluar daripada Qul huwallahu ahad. Jadi nak pilih hak mana? Nak pilih hak satu ke hak tiga? Nak pilih hak satu ke hak patung? Nak pilih hak satu hak berjelil? Nak pilih hak satu hak ada tanduk? Itu option. Jadi Quran ajak ni hak terbaik. Hak selainnya tidak. Jadi kalau kita pilih lagi hak selainnya, memang kita tak follow lah panduan ni. Tapi hari ini yang jadi apa? Manusia tak follow. Sebab ada menunjukkan oleh Nabi cara ibadat yang betul macam ni, puasa yang betul macam ni, sembahyang betul macam ni, haji betul macam ni, zakat betul macam ni. Ada juga orang lain yang membuat ritual pengibadahan dan pengabdian pada Tuhan, tapi bentuk dia mungkin pasang colok, bentuk dia mungkin masuk gereja baca buku kecil, bentuk dia bentuk ni, bentuk ni. Tapi lain yang diajar oleh Allah, lain yang diajar oleh Rasul, semua terbatal, acuan-acuan dan aliran lain. Pilihan juga ada di tangan kita. Tapi apapun benda ni tetap berlaku dan terjadi. Tak ada akan kita sebut selain daripada Allah aja. Memang ada lah. Sebab ada tu lah kita perlu option yang tepat, option yang betul. Lepas tu furqan. Furqan ni senangnya membezakan yang hak dan yang batil. Hak dan batil. Nak tahu hak dan batil, cerita tadi lah. Kan dalam Quran ada cerita Nabi, ada cerita Rasul, jelaskan. Kita kata cerita Nabi, ada Adam, ada Iblis, ada hak, ada batil. Kita tahu hak mana hak, hak mana batil. Jadi nak pilih jalan Adam ke jalan Iblis? Kalau tanya kita, nak pilih jalan mana?
Pilih jalan Adam, tinggal jalan Iblis. Turun sikit, kita kata Allah sebut cerita pasal Nabi Nuh secara panjang, baik dalam surah Nuh atau surah-surah yang lain. Zaman Nabi Nuh ialah zaman penyembahan berhala buat kali pertama. Sebelum ni manusia dah buat dosa, buat silap. Pembunuhan berlaku seawal kisah Habil dan Qabil, tapi manusia tak syirik lagi, tak sembah berhala. Mari zaman Nabi Idris pun penyembahan syirik khurafat masih terjaga. Mari zaman Nabi Nuh start dah sembah berhala. Start dah manusia mensyirik, menduakan dan mempersekutukan Allah. Jadi tugas besar Nabi Nuh ni nak memerangi, nak menghapuskan pegangan-pegangan dan keingkaran kaum dia dari sudut ni. Sebab tu kita sebut tadi ahsanu amala. Kalau ikut kuantiti, mana ramai pengikut Nabi Nuh dengan pengikut kekufuran? Mana ramai? Kekufuran ramai. Pengikut Nabi Nuh, kalau kita tengok atas kapal dalam riwayat dan sejarah, 80 orang. 80 orang. Banding dengan usia Nabi Nuh berapa? 950. Quran cerita 1000 kecuali 50. Pasal apa Quran payah sangat, kena sebut 1000 terus tak? Payah sangat Quran sebut umur Nabi Nuh 1000. Ni dia kata 1000 kurang 50. Matematik ala Al-Quran. Dia nak sebut otak gerak lah. Biar pandai mengira sikit. 1000 tolak 50, 950. Kalaulah setahun seorang kita ambil purata, dah ada 950 orang. Ni 80, tak bayangkan. Mungkin 20 tahun dan seorang, 23 tahun dan seorang. Tapi hak kecil tu hak ke hak kecil tu batil? Hak kecil itulah hak pengikut-pengikut Nabi Nuh. Manusia-manusia beriman yang terselamat di atas kapal dalam peristiwa taufan. Hak ramai pun, hak kaya pun, hak berkuasa pada masa itu, semua lingkup, semua lemah, semua hanyut, semua tenggelam. Jadi ikutlah yang mentauhidkan Allah, jangan ikut pattern mensyirik, mendua dan mempersekutukan Allah. Senang. Inilah hak, inilah batil dalam pattern ni. Tapi hakikatnya zaman Nabi Nuh ada 5 je berhala besar. Masuk zaman Nabi Hud 3 berhala besar. Mari zaman kita ada 2 ke ada 3 Ustaz? Tak payah tempat lain, Kelantan saja berapa? Maksudnya dulu 5, 3, 4 lagu tu, lagu ni nampak. Maksudnya benda ni makin besar. Kalaulah dulu ada berhala, hari ni tak ada berhala, tak payah kita belajar, tak payah mengajak, tak apa. Maksudnya berhala tu makin besar, berhala makin banyak. Dulu ada berhala bentuk tu dan masih kekal. Tetapi ada sebahagiannya musuh-musuh Islam ni dia kelas. Dia cuba tukar berhala-berhala bentuk baru yang dipanggil budaya fandom. Budaya fandom ni dia tukar. Kalau dia nak ambil patung, dia nak ambil berhala, suruh orang Islam sembah, memang kita tak akan sembah. Wak mari patung tak sembah. Wak mari arca tak sembah. Wak mari apa tak sembah. Dia tukar bentuk fandom, dia jadikan sebagai idol. Idol. Dia cari seorang watak dari kalangan sama macam kita, manusia hak hidup. Mungkin artis, mungkin orang terkenal, beberapa tahun. Ni nak sebut. Nak tengok salah satu budaya fandom, tengok bilik anak-anak kita sekarang. Bilik anak-anak kita sekarang ada nama-nama sahabat Nabi, ada nama-nama isteri Nabi ke, ada idol-idol dari sudut artis-artis, ahli-ahli sukan. Tak mana? Mungkin Lionel Messi dah. Mungkin Ronaldo, mungkin Lady Gaga, mungkin Justin Bieber. Mungkin orang tu, mungkin orang ni. Tu ada ni. Minat anak-anak kita. Suruh bilang nama isteri Nabi, tak tahu. Suruh baca nama-nama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, belum tentu. Suruh baca 2-3 orang sahabat-sahabat besar, belum tentu. Tapi sebut nama 10 pemain Barcelona. Satu-satu, konten. Artis tu sebut boleh tahu, artis semua boleh tahu. Ni antara bentuk budaya fandom, bentuk pengidolaan dan keberhalaan bentuk baru, bukan lagi bentuk penyembahan. Ini kena beringat.